What's up bro, sis dan mother-father sekalian. Kalau korang ada terlepas tengok video yang paling latest kat channel Hazwan Shah Wrestling ni, korang tekan yang keluar dekat atas ni. Bukan apa, sebab aku discover yang tak ramai discover video tu kan. Mungkin sebab iklan yang aku letak dekat awal-awal video tu, jadi disebabkan tu tak ramai perasan video tu dah di-upload. Dan dalam video tu bukan muka aku seorang je yang sembang, ada seorang lagi yang sembang. So kalau korang nak tahu siapa, make sure korang layan video tu. Dan sementara korang layan intro lepas ni, be a cool guy by bagi thumbs up kat video ni. Kita mulakan dulu dengan Monday Night Raw. Untuk Raw, kita nampak yang the whole show untuk Raw minggu ni is about Riddle, Matt Riddle kan. Daripada opening sampailah habis memang Riddle lah. Even dah kalah dekat main event pun macam kita macam wah, Riddle dah give everything apa semua kan. Kat sini aku suka cara WWE macam tunjuk kat kita yang diorang lepas ni macam nak push Riddle. Tapi aku tak tahulah itu memang niat diorang ataupun sebenarnya is an comedy act dalam masa yang sama. Sebab Riddle tu kelakar macam ambil barang stone je memanjang kan. So aku tak tahulah niat diorang apa. Tapi so far aku okay dengan cara diorang pakai Riddle ni. Tapi satu je, kalau betul nak push Riddle ni, don't push too much. Jangan sumbat dia dekat dalam tekak kita. Takut sampai satu masa orang boleh menyampah dengan Riddle. Dua benda yang berkait dengan Ricochet minggu ni aku suka. First kali promo yang The Miz Morrison dengan Ricochet dekat backstage tu, yang dia tembak Miz dengan Morrison guna dripstick. And then aku suka juga perlawanan antara Ricochet dengan John Morrison. Tak boleh lupa yang dia lompat dekat John Morrison yang boleh jatuh ke luar gelanggang tu kan. Sekarang ni tak ada penonton, okey lah, nak camera angle, nak trick kita ke apa, tak kisah. Tapi still benda tu buat aku wow. Janji kau tak tunjuk kat kita apa yang ada di lantai di sebalik apa John Morrison jatuh tu. NXT macam biasa tak mengecewakan. Aku suka Johnny Gargano dengan Austin Theory ni serang Karrion Kross. Tunjuk diorang macam tunjuk yang diorang tu berani. Tapi aku tak faham juga writing yang NXT ni cuba buat. Sebab dalam masa yang sama, selain daripada tunjuk yang Gargano dengan Theory ni nampak berani, dalam masa yang sama diorang tunjuk yang Gargano dengan Theory ni nampak takut. Aku kan ada rasa pening sikit lah kan. Macam kalau kau nak buat dia takut, buat betul-betul takut kan. Macam pengecut ke apa. Nak buat dia berani, buat betul-betul berani kan. So macam konflik identiti lah dekat situ. Tapi untuk Karrion Kross, bagi aku konsisten lah cara character works yang diorang tulis untuk Karrion Kross ni kan. Memang Gargano dengan Theory buat lah macam mana pun, tak boleh juga diorang nak lauk Karrion Kross tu. Dan aku rasa benda tu fun je untuk aku nak tengok dekat NXT minggu ni. Dekat Great American Bash, kalau Cameron Grimes kalah lagi dengan LA Knight, kali ni Cameron Grimes kena jadi butler untuk LA Knight. Macam apa, personal assistant, something like that lah. Macam orang gaji LA Knight. Yang ni aku tak tahu nak kata apa. Sebab untuk nak create satu story yang menarik, kita kena buat Cameron Grimes kalah, baru kita nampak Cameron Grimes boleh jadi butler tu lah. Tapi kalau Cameron Grimes menang, kita dapat tengok Cameron Grimes jadi $1 million champion. Dan LA Knight tak ada apa-apa lah, dia just lose the champion. So macam kat sini nampak macam lebih yang Cameron Grimes akan kalah. Sebab mungkin diorang nak buat story yang kita akan nampak Cameron Grimes ni jadi bibit kepada LA Knight. In a way aku nak tengok dia jadi champion. In a way juga aku nak tengok diorang ceritakan macam mana LA Knight ni ada bibit Cameron Grimes ni lah. Melainkan kalau LA Knight pun kalah, LA Knight pun akan jadi orang gaji kepada Cameron Grimes. Yang tu menarik lah kan. Macam kita boleh tengok Cameron Grimes apa je yang dia buat dekat LA Knight. Tapi setakat LA Knight kalah je silang champion, aku rasa macam kita dah beritahu lah yang Cameron Grimes mungkin akan kalah. Dan dekat NXT minggu ni kita dapat tengok ada new North American Champion, Isaiah Swerve Scott. Satu keputusan yang bagi aku agak mengejutkan. Sebab aku ingat Bronson Reed ni akan pegang title lama dan akan kalah dekat takeover lah. Tapi tak, kalah dekat weekly show, kalah pula dengan Isaiah Scott. Aku tak deny ini satu keputusan yang baik kalau bila bagi Isaiah Scott ni menang. Sebab aku rasa Isaiah Scott punya character work sekarang ni, bila dia dah ada kumpulan hero ni, best. Tapi untuk Bronson Reed ni, what is next for Bronson Reed bila kau buat dia kalah macam ni kan. So bagi aku Bronson Reed patut pegang title ni lama sikit. Kalah dekat takeover, nak kalah dengan Isaiah Scott time tu pun tak ada masalah. Cumanya itulah sekarang ni bila buat macam ni, kalah dengan Isaiah Scott bagus, tapi macam too soon lah. AEW Dynamite, aku nak sentuh pasal Sammy Guevara je. Aku rasa Sammy Guevara consider like
man of the week lah dalam apa wrestling antara WWE dan juga AEW. Memang kita dah nampak Riddle tu shock gila tengok. Sammy Guevara ni aku rasa macam lagi sedap tengok sebab yelah AEW dia tak kontrol sangat macam main roster control. Kalau kita tengok Ricochet lompat keluar dekat John Morrison, kita dapat tengok Sammy Guevara buat benda yang hampir sama dekat MJF minggu ni. Dia ada lompat di dalam gelanggang, lompat keluar lompat sampai ke tempat penonton tu kan. Dia launch dia punya body dekat MJF, padahal ada tu penonton kat sekeliling tu. So mungkin lah dia orang nak tembak WWE, tak perlulah ada kapet ke apa ke di sebalik tu kan. Dia orang bedal je apa yang dia orang boleh buat, penonton pun nampak secara live. MJF dengan Sammy Guevara punya match minggu ni best, dan dalam masa yang sama Sammy Guevara memang stole the show walaupun kalah. Untuk 205 Live minggu ni kita nampak 4 muka baru. Consider Desmond Troy tu muka baru lah, dekat NXT dia tak selalu muncul kan. So 4 muka baru ni antaranya Guru Raj yang dulu hampir menang dengan Finn Balor tapi tak menang. Aku rasa macam ada superstar yang kat situ, dia orang berat lebih daripada 205 pound. So dah boleh kot rebrand show tu jadi benda lain kan. Jadilah NXT Academy ke apa-apalah. Yang penting kau matikanlah 205 Live ni. Memang aku tak rasa it's working Sebelum kita masuk ke SmackDown, iklan lah kejap. Alright guys, kata kalau korang nak sambar promo MCO 3.0 daripada Cardinal Stick ni, korang pergi je dekat ruangan description kat bawah. Aku dah letak dah link WhatsApp dan korang contact terus Sis Shaf bagi tahu korang nak beli Cardinal Stick. Ok, untuk SmackDown minggu ni ada 5 benda yang aku nak cakap. First kali, kau buat apa dengan karakter Baron Corbin ni? Seriously, memalukan. Dah lah storyline tak berapa nak logik, hanya hilang tahta yang bagi aku bila ada nampak macam bangang, bila tak ada lagi teruk daripada bangang So bagi aku benda ni memalukan Baron Corbin. Just satu je lah, nak buat benda ni aku akan ok kata kalau bila ada the new Baron Corbin akan muncul. Tapi sekarang ni tak tahulah, next week kita tengok lagi Baron Corbin dengan Shinsuke Nakamura. Tengok sebab aku marah Shinsuke Nakamura untuk kali keberapa dah. Dengan Baron Corbin yang sekarang macam ni, dengan Nakamura yang macam dah on the roll nak qualify untuk Money in the Bank, aku tak terkejut kalau Nakamura menang, Corbin kalah lagi. Dan kalau Corbin kalah lagi, dah lah, jangan bagi kita nampak dia, biar dia hilang and then datang balik Lone Wolf ke ataupun apa-apa karakter yang ganas ke. Just that sekarang ni apa yang kau buat is bukan Baron Corbin tapi Bankrupt Corbin. Aku suka cara diorang pakai Otis sekarang ni kan, dan diorang berjaya tunjuk kat aku yang Alpha Academy ni is proven success lah. Sebab apa yang Chad Gable mampu buat dekat Otis sekarang ni, sampai Otis jadi unstoppable, another side of Otis. Dan aku rasa this is the best side of Otis untuk aku Walaupun penampilan dia nampak kelakar sikit ke apa ke, tak apa. Yang penting cara dia diguna pakai. Since diorang dah berjaya tunjuk dekat kita yang Alpha Academy ni consider success, memang legit Chad Gable boleh buat seseorang tu jadi macam star. Inilah masanya untuk kau kembangkan lagi di Alpha Academy. Kau tariklah Baron Corbin masuk situ, jadikan dia badass balik. Sebab sekarang ni bagi aku Otis nampak lagi better daripada Baron Corbin. Ataupun tariklah siapa daripada NXT ke ataupun jobber yang ada sekarang ni, join di Alpha Academy. Jadikan Alpha Academy ni satu grup yang memang unstoppable, dan dalam masa yang sama dia satu academy yang sukses Kevin Owens, Sami Zayn, last man standing, menang pergi Money in the Bank. Kita tengok Kevin Owens yang menang. Aku tak kisah pun siapa yang menang, tapi aku nak kualiti perlawanan yang menghiburkan. Dan nasib baik boleh pun dia orang buat perlawanan yang menghiburkan. So aku rasa lega je tengok SmackDown minggu ni. Sebab bila dua-dua tu dah nak lawan, aku dah rasa menyampah berapa kali nak tengok kan. Tapi bila perlawanan shock, benda tu boleh letak tepi. Kita nampak juga Zelina Vega buat comeback. Dah buat comeback tapi kalah. Apa benda? Kalau Zelina Vega boleh buat comeback, takkan Aleister Black tak boleh? Entah-entah itu syarat yang Aleister Black letak kat WWE kalau nak ambil dia kerja balik dengan WWE lah kan. Sebab sekarang ni lah, kalau Zelina Vega dah ada kat WWE, kalau aku jadi Aleister Black sebagai seorang suami, mesti kau nak dekat dengan isteri kau kan. So kat sini aku nampak macam kalau orang tanya Aleister Black ni pergi WWE ke AEW, aku rasa WWE yang ada chance lebih untuk sambar Aleister Black kali ni. Dan last kali yang korang nampak dekat tajuk video kali ni lah,
Edge akan lawan dengan Seth Rollins dekat SummerSlam. Okey, kita tahu Edge akan lawan dengan Roman untuk Universal Champion kat Money in the Bank, dan Seth Rollins belum confirm lagi dia akan qualify untuk Money in the Bank. Dia kena hadap Cesaro dulu. Lagi sekali macam gampang. Aku dapat feeling yang Rollins kalah, tapi tak kisahlah dia kalah ke dia menang ke, aku yakin dia tak akan menang match Money in the Bank tu. Dan dekat SmackDown minggu ni dia macam bengang kenapa Edge yang dapat peluang dulu. Mungkin itu boleh jadi satu point cara WWE nak startkan feud antara Edge dengan Rollins dan buat diorang dua ni berlawan dekat SummerSlam. Sebab sebelum ni lagi dah ada cerita yang beritahu Edge akan lawan dengan Rollins dekat SummerSlam, dan sekarang ni Edge dah ambil peluang Rollins dah lawan dengan Roman dekat Money in the Bank. Edge dah rampas apa yang Rollins rasa dia deserve kan. So bila Rollins dah tak menang Money in the Bank, dia cari Edge lah. Dia akan salahkan Edge pula. Aku rasa Rollins akan cek pasal dulu. Mungkin dia akan kacau kat Money in the Bank ke, atau the next SmackDown lepas Money in the Bank tu dia akan serang Edge ke. Edge dah punca segalanya, dia tak sukses ke, datang potong queue suka-suka je kan. So tak tahulah benda ni confirm ke tak confirm, tapi dia nampak lah WWE dah tanam benih untuk Edge dengan Rollins kat SummerSlam. Cumanya satu benda lah kat sini, kita dah boleh nampak lah yang Edge mungkin takkan menang lawan dengan Roman bila dekat Money in the Bank nanti. Okay guys, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe, dan jangan lupa layan dua-dua video ni. Bye motherfucker.